أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, ikhwah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, sama-samalah kita senantiasa syukuri Allah Ta'ala yang mana kita, Allah Ta'ala masih lagi taufik dan hidayah, masih lagi memberi peluang yang baik pada malam ini. Sama-sama kita dapat berhimpun di rumah Allah, serta kita dapat menunaikan solat fardu maghrib dengan secara berjamaah. Dan di samping kita menunggu kedatangan solat fardu isya, maka sama-sama kita menghayati atau mempelajari tazkirah ataupun peringatan di antara kita berdasar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan hendaklah kamu memberi peringatan, kerana peringatan itu adalah menjadi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Maka dalam dunia yang kita senantiasa hidup, senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan, memberi segala-gala dan kemudahan untuk kita hidup di permukaan bumi ini. Allah Ta'ala kurnia kemudahan, Allah Ta'ala memberi segala-gala untuk menjadi bekal supaya kita hidup. Walaupun kita dicipta oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif, khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan dhaif, lemah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Dan Allah Ta'ala ciptakan manusia dan dalam keadaan lemah, dan dalam keadaan min ajal. Manusia itu dan sifat dia ajal, gupoh-gapoh. Bergupoh-gapoh, sifat manusia halu dan bergesa-gesa. Apabila ditimpa oleh kesenangan, innal fal insan la khuliqa jazua, la idza massahu khairu manua wa idza massahu syarru idza massahu khairu manua wa idza massahu syarru jazua. Dan apabila ditimpa oleh kesenangan, dia manua, makna dia sekat ataupun dia berasa kata semua kebaikan yang dia dapat tu hasil daripada kepandaian, kebijaksanaan dan kemewahan, kekayaan diwarisi, dipesakai daripada ibu bapa dan tok nenek dia.
Wa idza massahu syarru jazua, dan apabila dia ditimpa oleh kesusahan dan kejahatan, jazu, al-jaza'. Dan jaza' ni mana kejut, kupuh gapoh, dan tidak ada kesabaran. Itu mana di antara sifat-sifat manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan kita mesti belajar tentang sifat yang Allah Taala jadi. Tapi setiap sifat tu ada jalan keluar dia. Dan seperti mana Allah Taala raya sifat manusia ni, dan jazuan, dan illal musallin, dan malaikat orang sembahyang, dan illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun, sembahyang. Ini ubat dan untuk nak datang kekuatan, dan nak datang ketenangan jiwa, dan nak datang tidak gupuh gapoh, dan orang panggil tidak tenang tu, tidak gupuh gapoh dalam kehidupan ni, tak ada sembahyang. Dan sebab tu sembahyang ni bagi hubungan yang terbesar yang Allah Ta'ala kurnia dah kepada kita untuk menjadi hubungan kita dengan Allah dah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini dicipta dengan keadaan dhaif, dan sebab itulah kita mengetahui bahawa dan Allah Ta'ala ciptakan kita ni dalam keadaan dhaifah, dan dalam keadaan lemah. Dalam beberapa tafsir mengatakan Allah Ta'ala dia mempermudahkan pada kita ni beberapa hukum, kerana belum pada ayat khuliqal insanu dha'ifa ni Allah Ta'ala sebut yuridullah an yukhaffifa ankum. Dah Allah Ta'ala berengi, dah Allah Ta'ala uya diringi amalan kita. Allah Ta'ala tak berat kali amalan, sebab Allah Ta'ala tahu manusia ni lemah. Dan sebab itulah orang panggil kelemahan manusia ni, apakah yang dikehendaki tentang kelemahan manusia. Manusia ni lemah pada asal kejadian lagi. Dan kenapa? Kerana asal kejadian kita ni Allah Ta'ala sebut Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Dan Allah Ta'ala ciptakan kamu daripada lemah. Dan pada masa kecil lagi, dan kita ni kalau kita tengok, dan kita dalam perut ibu, dan lepas pada perut ibu kita tubik di luar pun, dan dhaif, lemah. Nak berjalan sendiri tak boleh, nak cari makan sendiri tak boleh, lemah belaka, tidak ada upaya, tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan. Kemudian daripada lemah itulah lama kelamaan, lepas pada lemah sehari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi bulan, sehingga sampai kepada dewasa, kuwah, datangnya kekuatan. Boleh berjalan sendiri, boleh hungar sendiri, dan boleh cari makan sendiri, datang kepada dan kekuatan yang penuh. Tetapi apabila kekuatan, maka selepas daripada kuat, ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa pula. Lepas pada kuat, masa dulu kita kuat, dan kita sini pun lepas masa kuat dulu, dan BM pun kuat masa dulu, kerja pun kuat, dan boleh kereta sari sampai gelap masa dulu, dan macam-macam kekuatan yang Allah Ta'ala bagi, kerana bagi tentang masa muda, masa kuat tak habis nak bagi. Dan kuat jalan tak berjalan 3 selendar sepelan ni. Dan kadang-kadang lah ni nak pakai selipar, nak bos selipar tu pun tak masuk mana dah. Dan nak pakai selipar cepik lah ni. Kalau pakai selipar somor tu terlucuk seumur kita. Dia kata tak berasa mana dah kaki lah ni. Tapi masa dulu kuat, Allah, masa kuat. Memanglah, sebab itulah masa muda tu masa yang paling harga mahal. Dan sehingga ada satu hadis yang Nabi riwayat kata syabun nasya'at fi ibadatillah. Dia orang muda, kerana muda ni dia kuat, tapi kekuatan tu dia hidup dalam ibadah dan tunduk pada Allah lah. Mana dalam masa walaupun dia kuat, dan
kekuatan badan, kekuatan tenaga, kekuatan syahwat, kekuatan nafsu, semua dia masa muda dia kuat belakang. Tapi walaupun kuat, dia berlawan dengan kekuatan nafsu, syahwat dan sebagainya, dapat mengalahkan syahwat dia, mengalahkan nafsu. Dia duduk di dalam, tunduk bahawa perintah Allah dalam ibadat. Sebab tu Allah Ta'ala beri penghargaan, kemuliaan yang tertentu khusus umur muda. Terkandung orang yang muda ni dan satu tempat yang Allah sedia iaitu di arash dan bayangnya arah Allah Ta'ala. Apabila dhaif dia syaibah, mana manusia mulai daripada dhaif dan akhir dengan dhaif pula, lemah. Dan seperti kita ni lah kita kata, dulu tak pernah pergi hospital, dulu tak kenal orang sakit, ubat parah jari-jari je ambil dulu. Lah ni makan ubat lebih pada nasi. Ubat lebih pada makan ni. Dhaif. Lemah. Segala-gala lemah. Lebih-lebih lagi syaibah. Lemah dah dan juga tua. Syaibah ni asal dia makna ubel lah, berubel. Tua ni berubel, syaib ni berubel lah. Sebagaimana sahabat raya kata Nabi, araka laqad syibta ya Rasulullah, kami tengok engkau ya Rasulullah ni ada ubah-ubah ni. Maka Nabi kata syayyabatni Hud wa akhawatuha, yang menghubangkan aku ni ialah di antaranya surah Hud. Surah Hud apabila turun di antara surah-surah yang dan beberapa surah-surah yang lain. Nabi terlalu memikir tentang kehidupan, tentang akhirat, maka menyebabkan dia pun adalah mulai adanya dan mana warna putih di rambut dia ataupun di janggut dia. Maka sahabat tu araka syibta ya Rasulullah, dan baru nampak banyak orang sikit. Maka Nabi kata syayyabatni yakhluqu ma yasha. Manusia tu dhaif di segi ciptaan dia tu dhaif juga. Walaupun kita duduk dalam kekuatan, sebenarnya dia dhaif juga. Dan walaupun kuat, nampak dia tu gagah, dia akik kayu, spiko boleh akik, kita kata. Spiko boleh akik, beras spiko, gundi beras spiko, gagah dia tu. Dan sebenarnya orang gagah ni Nabi kata laisa syadidu bisur'ah. Bukan kata orang gagah kuat ni dengan sebab dia boleh pelam orang, boleh berubah orang dak. Walakin syadid, tapi orang kuat gagah ni dan orang yang boleh dan nafsu, orang boleh renakkan nafsu dia atas sebenarnya gagah. Tu gagah tenaga panggil ran. Tapi tenaga batin dia, tenaga dalam dia, iman dia lemah. Sebab tu manusia dhaif di segi mana kata? Manusia ni dhaif di depan syahwat dia, tuntut dalam dia, dan tertipu oleh syahwat dan kegemaran dan kesukaan, keinginan nafsu. Sebab tu dia kata manusia ini dhaif. Dhaiful azam, makna tegak pendirian dia tu lemah apabila menempuhi depan syahwat dan hawa nafsu dia. Maka apabila dia dhaif, dia lemah, dia cenderung mana ikuti apa tuntut syahwat dan nafsu. Sebab itulah Allah Ta'ala memberi, berhajat kepada Allah Ta'ala meringankan, dan Allah Ta'ala memberikan jalan yang harus untuk dapat menggunakan tuntut syahwat dia. Sebab tu Islam ada, Allah Ta'ala mengizinkan pernikahan menjadi fitrah manusia. Pernikahan di antara lelaki dan perempuan kerana syahwat, untuk menggunakan syahwat di atas jalan yang yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala membukakan pintu untuk perkahwinan dan pernikahan. Dan apabila manusia tu jerumuh ataupun tersalah mana tersalah tersilap, kalah dengan syahwat dia, kalah dengan tuntut nafsu dia, ikut nafsu dia, buat salah dan silap, buat benda berdosa, buat maksiat,
Allah Ta'ala membukakan pintu taubat pula. Rahmat Allah Ta'ala buka pintu taubat. Dan kerana Allah Ta'ala mengetahui tentang kelemahan manusia. Dan kelemahan dia la yakhlu 'anil khata'i wan nasyan. Manusia tak sunyi daripada salah dan silap. Kalau Allah Ta'ala tak buka pintu untuk bertaubat, dah macam mana manusia? Tapi apabila Allah Ta'ala cipta manusia, asal kejadian kita lemah dah. Nah, kita berlawan dengan nafsu, kadang-kadang kalah kita, kadang-kadang kita dapat mengatasi nafsu. Tapi di saat yang kita dirumuh lubang-lubang maksiat dan nafsu dan sebagainya, Allah Ta'ala membukakan pintu taubat. Dan jika kita dah melakukan dosa, sebab itulah Allah Ta'ala rakyat tentang penghuni-penghuni syahwat ataupun tua-tua syahwat yang mereka itu dah ikuti segala tuntutan syahwat dia. Wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Dah, maka dikehendakilah oleh orang-orang yang mengikuti syahwat dia, an tamilu mailan 'azima. Dah cenderung, dah cenderung mana ikuti syahwat dia. Dan orang yang ikuti syahwat ni memanglah dia panggil sebab itulah dan manusia ni apabila kita lihat tentang kelemahan dia, maka dia lemah, kita ni lemah. Dan kita ni lemah. Apabila kita tahu lemah, maka Allah dan Subhanahu wa Ta'ala dia meringankan kita. Pertama Allah Ta'ala ringankan apa? Ringan tentang at-taklif, kewajipan. Taklif ni mana tuntutan yang Allah Ta'ala taklif mukallaf, kita dinamakan mukallaf taklif. Allah Ta'ala khitab dan khitab taklif. Allah Ta'ala letakkan kewajipan. Sebab tu Allah Ta'ala menghendaki Islam bina di atas kemudahan dan ringan. Sama ada perintah ataupun benda-benda yang larang, supaya tidak menepuhi kesusahan dan kepenatan. Dan hikmat yang Allah Ta'ala beri untuk nak menjadi mudah dan tak payah, dan supaya hamba-hamba itu dapat berkekalan dah di atas amalan-amalan yang difardukan oleh Allah dan Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Ta'ala meringankan ke atas manusia kerana dah nak menerimakan taubat. Dan setengah daripada rahmat Allah terhadap kita hamba ni, Allah Ta'ala meringankan mereka, membukakan bagi kita ni pintu taubat supaya kita kembali kepadanya apabila kita berdosa. Sebab itulah apabila seseorang yang berdosa, wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah, wa man yaghfirudz dzunuba illa Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan kita tahu bahawa wa man yaghfiru dzunub, tidak ada siapa yang dapat memberi keampunan dosa illa Allah, mereka Allah. Dan apabila kita berdosa dan kita tahu bahawa tidak ada siapa yang nak memberi keampunan mereka Allah. Sebab itulah manusia di depan Allah dan kita ni dicipta dalam keadaan lemah. Dan sebab tu dia kata hikmat daripada lemah, apabila kita mengetahui tentang kelemahan kita, apa dia hikmat? Dia kata hikmat ni sebagai berikut. Manusia apabila dia tahu kata dia lemah ni, dia akan mendapati bahawasanya walaupun dia mendapati dalam satu masa dalam kehidupan dia ni ada kekuatan. Mana kau masa kita muda ke, dan masa kita ada tenaga, dan masa kita ada nama, ada tenaga, ada kekuatan harta, kekuatan badan misalnya. Dan kita ada kuat belakang. Dan nama kita uang sanjung, mana masa tu masa yang penuh dengan kekuatan. Tapi sebenarnya dan apabila walaupun kita duduk dalam keadaan kekuatan lagu tu, semua kekuatan itu adalah pemberian yang datang daripada Allah Ta'ala. Maka kita melalui kekuatan tu, dan kadang-kadang kita kena muqawamah, kena berlawan
dan dengan syahwat, dengan berbagai-bagai tuntutan nafsu, dan juga kadang-kala datangnya penyakit dan sebagainya. Yang kedua, apabila kita mengetahui hikmat kelemahan, kita mengetahui bahawasanya manusia ini, kita tahu bahawasa hakikat kita walaupun kuat tapi pada hakikat dhaif. Hakikat sebenarnya kita dhaif. Apabila kita tahu hakikat dhaif, maka dia akan hilangnya di antaranya sifat takabbur, sifat besar diri dan sebagainya. Kerana kita tahu kita dhaif di depan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Walaupun kita di kalangan orang yang kaya, di kalangan orang yang mulia, di kalangan orang yang kuat, tapi hakikat sebenarnya kita dhaif di depan Allah. Apabila kita yakin bahawa kita dhaif di depan Allah Ta'ala, maka dapat menjauhkan daripada kita sifat takabbur dan sifat sombong. Kerana orang ada sifat takabbur, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzurratun minal kibr. Tiada dapat memasuki syurga seseorang yang ada dalam hati dia walaupun satu besar biji zarah daripada sifat takabbur. Kerana sombong ni sifat iblis. Ana khairum minhu. Aasjudu liman khalaqta tina. Adakah aku ni sepatutnya sujud kepada manusia yang kau cipta daripada tanah? Ana khairum minhu. Aku lebih padamu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api dan engkau ciptakan manusia daripada tanah. Jadi syaitan tu hidup qiyah tentang asal usul kejadian. Maka dia terasa bahawa dia lah yang lebih kuat daripada manusia, dan menyebabkan itulah dia anggang untuk untuk sujud kepada Adam ketika Allah Ta'ala perintah dia, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Malaikat iblis aba wastakbara, kerana dia takabbur. Aba anggang lagi takabbur, rasulullah besar. Padahal perintah Allah, Allah Ta'ala suruh dia sujud, tapi disebabkan dia berasa dia takab besar, berasa dia tu lebih, dan serta dengki yang ada di dalam perangai dia, termasuk benda-benda sifat yang memusnahkan manusia. Hikmat seterusnya, Allah Ta'ala taklif kita. Makna Allah Ta'ala perintah kita ni di dalam amalan ni atas batas kekuasaan manusia. Fattaqullaha mastata'tum. Dan segala ibadat, dan kita perhati segala ibadat ni Allah Ta'ala taklif mengikut kekuasaan manusia, dan dia tidak memerintah sesuatu yang luar kekuasaan manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala mengerniakan berbagai-bagai rukhsah. Rukhsah ni panggil kemudahan ataupun keringan. Biar diri ingin rukhsah ni ingin kan. Seperti kita kata semaya pak dan musafir jadi dua, bagi rukhsah. Dan semaya dalam waktu dalam musafir boleh jamak, jadi rukhsah, kemudahan. Untuk kerana manusia itu sendiri dia lemah, maka Allah Ta'ala beri kemudahan dan sepatutnya dengan kekuasaan dia. Seperti mana harus semaya duduk bagi orang-orang yang sakit. Orang sakit boleh semaya duduk, walaupun kewajipan semaya kena berdiri. Sil qa'iman. Syahwat dan juga syaitan, dan mana tarik manusia dan tidak beriktizam, mana tidak duduk di atas jalan
Dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat Allah ni kita bawa kepada saya. Bila kita buat amalan, buat ketaatan pada Allah Taala ni, berpanggil jalan untuk membawa kejayaan. Bawa kita pergi kepada jalan kecelakaan. Dan orang ikut syahwat, ikut nafsu ni jalan yang membawa kepada kecelakaan. Sebab itulah apabila Allah Ta'ala memerintahkan kita satu-satu benda, dan makna perintah Allah Ta'ala itu adalah perintah dan untuk nak beri kejayaan dan kebaikan serta ketenangan. Dan segala perintah Tuhan. Dan Tuhan suruh buat gitu, suruh makan gitu, dan Tuhan larang gitu, larang, semua tu solah, mana benda yang menjadi kebaikan manusia belaka. Dan mana ada hikmat sebalik tu. Bukan semata-mata nak suruh sembahyang, dan semata-mata nak suruh puasa, dan semata-mata nak suruh zakat. Dan di sana ada hikmat yang besar. Dan hikmat untuk sampai kepada kemuncak kejayaan dan ketenangan. Dan ketenangan roh melalui solah. Dan kestabilan hidup manusia dalam masyarakat melalui zakat. Dan hubungi manusia dalam dunia ini dah melalui haji. Dan mengenali di antara manusia. Datangnya sifat kesabaran dan mengenali tentang diri sendiri melalui puasa. Dan ajarkan sifat. Berpanggil semua ibadat yang Allah Ta'ala ajar kita, yang Allah Ta'ala perintah kita ni, nak membawa kita kepada solah, kebaikan dan falah, kejayaan dan juga ketenangan. Sebab itulah golongan yang ikut syahwat, dan ikut syahwat, tak ikut perintah Allah, dia akan bawa kepada sejahat-jahat tempat kerugian dan kecelakaan. Maka manusia dialah sendiri yang akan pilih untuk diri dia di antara dua tuntutan ni. Kita nak pilih sendiri. Dan kita nak pilih hak ikut syahwat nafsu ataupun ikut perintah Allah dan juga perintahnya syarak ataupun agama Allah. Dan maka manusia yang cerdik wa takhayyaru ahsanat tariqatain. Manusia yang cerdik dia akan pilih jalan kejayaan. Sebab tu Nabi kata al-kais. Orang yang cerdik ni apa man dana nafsah. Orang cerdik ialah orang yang dana nafsahu, orang yang orang panggil kata sentiasa muhasabah diri dia. Itu mana cerdik. Wa amila lima ba'dal maut. Lepas tu dia buat gapo dan dia kira selepas pada dia mati. Kais benar, mana orang cerdik sebenarlah. Al-kais sebenarnya ialah man dana nafsahu. Dan orang yang buat satu amal lewat gapo dana, mana sentiasa hisap hitungnya diri dia. Buat gapo ni hitung. Salah ke silap kita macam mana, lewat satu benda, satu amalan kita hidup luar ni betul tak dengan ajaran Allah, betul tak dengan ajaran Rasul, dan wah ni lapor tak dengan akhirat, macam-macam dan nafsuhu wa amila ma ba'dal maut. Lepas tu buat amalan dan untuk buat persediaan selepas pada mati. Kerana dua jalan yang depan kita, na wahadainahun najdah. Allah Ta'ala tu dua jalan yang Allah Ta'ala bagi, dan kita yang menentu. Manusia ni menentu. Famubiqu nafsiha aw mu'tiquha. Dan manusia fabai'un nafsahu. Manusia ni diri dia lah yang kena orang panggil jual diri dia, cari diri dia. Sama ada dia bawa diri ke lubang binasa atau bawa diri dia kepada lubang kejayaan kita. Dan apabila jatuh lubang kecelakaan, fala talumanna illa nafsak. Mu jangan cela melainkan dirimu sendiri. Tiada ada siapa yang menzalimkan kamu, walakinnakum zalamtum anfusakum. Tapi mu sendiri yang menzalimi dirimu sendiri. Kalau atas dunia Allah Ta'ala memberi kebebasan. Allah Ta'ala beri kebebasan pemilihan, tidak ada siapa yang mari paksa kita. Dan Allah Ta'ala beri kemudahan. Allah Ta'ala beri akal, beri kemudahan, bagi segala-gala yang kamulah yang pilih. Ikhtiariyah kamu. Dan bukan semata-mata kita mengatakan sebab itulah in tusibka hasanatun faminallah. Ada dengan Allah,
Apabila kita mendapati satu benda kebaikan atau kita buat kebaikan, maka kita faminallah, ini datang daripada Allah. Wa in tusibka sayyi'atu famin nafsik. Tapi apabila membuat kejahatan, mu jangan kata kejahatan ini Allah Ta'ala yang menentukan aku. Famin nafsika, kejahatan itu datang daripada diri kamu sendiri. Walaupun penentuan dan penetapan itu yang sebenar Allah Ta'ala yang menetap, tapi adab kita dengan Allah famin nafsik. Dan kita yang kata awak jahat ni tu saya suka awak jahat, aku buat gini tu saya suka, wah tu saya tanda suka awak jahat. Siapa yang mengetahui tentang bahawa Allah Ta'ala tanda dia jahat? Dan kalau tak dia tu memilih jalan kejahatan untuk beramal. Sebab tu kita usaha supaya senantiasa tahu bahawa Allah Ta'ala memberi dan segala-gala kemudahan, dan supaya untuk nak ujikan kita dan di saat yang kita lemah lebih lagi, dan kita duduk dalam keadaan lemah. Apabila lemah ni kita kena kuat bergantung dengan Allah. Manusia kada iman, manusia iman kita ni yazidu wa yanqus, memanglah ada naik, ada kurang, ada turun. Tu panggil iman. Keimanan, tahap keimanan manusia biasa lagu itulah darajat keimanan kita. Dia bukan kata naik seumur dak. Darajat anbiya apa dia? Iman dia naik seumur darajat anbiya. Iman dia yazid seumur, tambah. Keimanan dia. Para malaikat iman dia stabil. Tak kurang tak turun, stabil. Tapi iman ahli fusaq, orang fasik, orang jahat, orang ahli ma'asi ni iman dia keturun semua. Kita ni iman manusia ni yazidu wa yanqus. Timbul gelai mana nak tambah kurang. Bila tambah yazidu bi ta'atir rahman. Tambah apabila kita melakukan ketaatan pada Allah. Kita dekat dengan Allah. Ujian yang Allah Ta'ala uji kita. Tu satu tanda kasih Allah Ta'ala. Bagaimana satu hadis Nabi SAW, idza aradallahu bi'abdin khaira, man yuridillahu bihi khairan yusabbu alaihi. Barang sesiapa yang Allah Ta'ala kehendak kebaikan, Allah Ta'ala yusabbu alaihi, Allah Ta'ala turunkan bala di atas dia. Penentuan bala di atas dia, terkenanya bala mana itu di antara alamat Allah Ta'ala kasih untuk memberi peringatan dan supaya kita ni panggil ingat pada Allah dan dapat sabar dan dapat panggil kata kembali dan teringat dan kepada kesalahan dan kesilapan, dan cepat-cepat laku taubat dan cepat-cepat kembali pada Allah Ta'ala. Kerana musibah-musibah yang terkena dan kadang-kadang menyebabkan dan kita itu teringat dan yakin bahawa tidaklah kita terkenanya satu-satu benda melainkan daripada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia memanglah apabila kita tak jumpa jalan untuk cari jalan, man salaka, kita nak berjalan semua ni, dan kita kena cari jalan. Duk jalan atas dunia ni memanglah manusia, dan setiap hari yang dia hidup, dan kita alhamdulillah alladzi hadana li hadza. Kita sebut semua alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Dan puji Allah kerana Allah Ta'ala lah yang tunjuk jalan kita. Dan laula an hadana Allah li hadza wa ma kunna linahtadiya. Kalau bukan Allah, wa ma kunna, dan tiadalah adanya aku ini linahtadiya, dan mendapat hidayah laula an hadana Allah, sekiranya Allah Ta'ala hidayah. Dan mana hidayah kita boleh berjalan dan boleh hidup dan kenalnya Allah, dan bolehnya beramal, dan bolehnya taat, bolehnya mengerti, bolehnya memahami, bolehnya belajar. Semua ini adalah melalui hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lagi Allah Ta'ala hatta dari para anbiya, nabi, dan lepas pada nabi kita dan sudah habisnya risalah dan mana ajaran Allah Ta'ala khatanya, maka dipegang teraju oleh para ulama, para muballigh dan para pendakwah dan orang-orang yang ajar agama yang sampainya di zaman kita ni. Dan walaupun jarak kita dengan Nabi SAW ni 1000 tahun beda, tapi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq.
Dah, mana senantiasa setiap masa tu ada satu golongan yang bertegak di atas kebenaran. Walaupun banyak penyelewengan yang dibawakan oleh pemikiran manusia. Lebih lagi di zaman kita ni. Dah banyak dah zaman kita ni, zaman kita boleh tengok dalam YouTube, boleh tengok dalam gambar, live show, macam-macam amalan dan ibadat yang dibawakan oleh golongan manusia. Lebih lagi manusia yang dakwa tentang orang panggil kata dakwa tentang dialah yang berhak menerima pusaka Nabi kerana dia di kalangan anak cucu dan sebagainya. Dah banyak dah penyelewengan dibawa oleh mereka ini. Nah, yang mulai jerak masuk di dalam bumi kita sini. Dah mari kepada Indonesia, masuk ke Malaysia, lepas tu lakos pada mari masuk mak kita lah ni duk mulai mari dah. Dah duk bawa mari dah. Dah ajaran-ajaran yang pelik-pelik lah. Dah ajaran datang daripada mimpi dan sebagainya. Lah ni orang suka dengar. Dah kalau rakyat mengajar mimpi tak mimpi biasa lah, mimpi jumpa dengan Nabi lah. Nah, saya terdengar satu ada mengajar, dia kata nama gapo lah orang rakyat tu, Habib gapo tak tahu nama dia tu, dia orang masyhur lah di sisi mereka. Dia kata dia ni sentiasa mimpi dengan Nabi, jumpa dengan Nabi semua. Dia bukan sekadar mimpi, bahkan boleh jumpa dengan masa hidup-hidup lah. Mana dalam ledah lah, yaqazah dia panggil. Dah, mana boleh jumpa semua dengan Nabi. Mimpi tu biasalah, mimpi semua. Nah, lepas tu satu kali tu dia kata dia pergilah di bumi Yamin, nama tempat di Tarim tu. Pak orang ahli habaib itulah duduk situ. Dia kata pergi situ tu tak mimpi Nabi. Dan padahal kalau kira kata situ kak, buat dia kalau mengikut buat dia kak bumi wali kak, lebih lagi kena mimpi jumpa Nabi lah. Dan tempat situ orang mimpi jumpa Nabi, semua orang lebana tu dakwa kata jumpa Nabi belakang. Rata-rata dia kata dia pergi situ tu tak mimpi jumpa Nabi. Mimpi pun tak, mana tu jumpa ke masa leda ni kau teruk lagi lah, mimpi pun tak nampak. Dia kata lama dia duduk tak mimpi. Lepas tu dia pun tubik daripada bandar tu, dah pergi pada bandar lain lah. Bagi pada bandar lain tu mimpi jumpa Nabi selalu dia kata. Maka dia pun tanyalah, bila jumpa dengan Nabi, tanya, ya Rasulullah, dah gena ke masa aku duduk di negeri Tarim tu tak mimpimu ya Rasulullah. Bawa aku tubik daripada bandar tu mai sini mimpi jumpamu selalu ya Rasulullah. Maka kata Nabi raya, di Tarim tu ada seorang walidah. Dah menjumpa dengan dia tu pandai dah, supaya menjumpa dengan aku. Lah menjumpa dengan dia tu pandai dah. Makna seolah-olah sepaku dah lah. Mengajar lah masalah ni lah. Lah mana ya raya atas kelebihan seorang ulama di Tarim tu lah, nama Habib Umar tu lah. Dia orang dakwah tu nampak Nabi tu lah. Dia kata kerana di bumi Tarim tu ada Habib Umar dah. Jadi Nabi sebut nama lagu tu lah ke dia berkali. Dia rakyat tu dah. Mana cukup dah, padahal tak kena jumpa aku, tak pernah jumpa mu, memadai tengok Habib Umar tu supaya tengok aku dah. Allah, duk ngajar lah ni. Duk bawa cerita tu marilah ni. Pak kita pun ramai, pak kita ada cerita mari ni. Orang dah bawa cerita lagu tu ramai. Ni penyelewengan, satu penyelewengan. Di dalam pegangan dan akidah ni bahaya. Ya, kaya kata dalam dunia ni dua. Kalau nak tengok akhlak Nabi, tengoklah tuan ni, Tok Syah ni, Habib Umar ni. Kalau nak tengok muka Nabi, rupa nak semua dengan Nabi, tengok seorang lagi nama Habib Ali Jafri nama dia. Tua jangok semua lah Ali Jafri ni. Yang ni duduk Dubai. Dia nama Habib Ali Jafri. Jadi kalau tengok Nabi dua ni, kalau tengok muka, tengok ni. Kalau ni muka jangok semua. Tengok akhlak, tengok dua ni. Jadi cukuplah di dunia. Lepas dia Allah ni bang kita bahaya pegangan-pegangan hak demoning duk hari ni. Kerana apa? Kerana mendakwa benda-benda yang kadang-kala seolah-olahnya syarak ni tak sempurna lagi. Syariat ni tak penuh lagi lah, tak cukup lah. Kena duk tupai fak ni melalui mimpi
tanya Nabi, dia doa tu doa ni, selawat tu selawat ni, zikir tu zikir ni, macam-macam. Bukan sekadar dakwa mimpi, bahkan dakwa boleh jumpa Nabi, seolah-olahnya boleh panggil Nabi. Baca ayat, baca selawat tu Nabi mari. Allah, sahabat dulu ni tak berani nak panggil Nabi ni. Tak berani nak panggil Nabi. Tapi zaman lain ni dia boleh panggil Nabi setiap masa. Dia nak jumpa Nabi, dia panggil Nabi. Jadi orang ni pun panggil, orang ni pun panggil buat dia macam-macam. Tu kena beringatlah benar-benar lagu ni ya mulai masuk dalam kita dan tersebar. Kalau kita tertipu benar-benar lagu ni, padahal Nabi itu memanglah orang apabila sebut Nabi itu kasih kepada Rasulullah, semua mudah. Sebut kata Nabi ada hubungan dengan Nabi. Lebih-lebih lagi ada hubungan dari segi keturunan, tu mudah lagi. Dan sebenarnya seseorang Nabi kata, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Orang ittiba' sunnah Nabi, ada orang tu kasih kepada Allah. Siapa walaupun dia bukan keturunan Nabi pun, bukan adik-beradik daripada keturunan pun, ittiba' sunnah Nabi. Usaha belajar hadis, belajar hadis sahih, belajar amal sahih Nabi, macam mana Nabi buat. Itu pun di antara alamat orang-orang yang kasih kepada Allah Ta'ala. Dan sebab itulah manusia ini, kerana kita ni sifat kita dhaif tu mudah tertipunya. Dan boleh terkenal bahawa kita dhaif, dan kita usahalah supaya melalui kelemahan kita, kalau kita jahil, nak belajar, hilangkan jahil, kerana jahil juga lemah. Maka kita akak daripada jahil dan melalui belajar, kita akan jadi kuat di segi ilmu. Apabila kuat di segi ilmu, benda-benda yang batil, benda-benda yang tidak sahih, ajaran-ajaran yang bawa mari yang tidak sahih, kita dapat mengelak daripada benda itu. Kerana akhir-akhir ini bahaya banyak, dan benda-benda yang dibawakan oleh golongan-golongan mereka yang kadang-kadang membawa kepada musnah, pegangan dan sebagainya. Itulah di antara perkara yang perlu kita mengambil panggil iktibar dan ambil perhatilah benda-benda lagu ni. Kita jangan tertipu. Sekarang terus bagi hal ini insyaallah taala aqul qawli hadza astaghfirullah sallallahu bina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.